Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, sebelum layan kisah kali ni, korang tekan tombol subscribe dulu. Lepas tu, korang tekan on notification bell dekat sebelah dia tu supaya korang tak ketinggalan video-video saya yang baru, okey? Okey, kisah jenayah kali ni saya nak share dekat korang semua tentang kisah jenayah yang pernah berlaku dekat Australia. Jadi sebenarnya kisah ni melibatkan sebuah keluarga Cina yang menetap dekat Australia. Lepas isteri dia dah tak sedar tu, masa itulah dia pergi ke rumah keluarga Lin. Lebih tepatnya lagi, kisah ni adalah kisah tentang Brenda Lin yang berusia 15 tahun pada masa tu. Jadi biasanya kalau kita cerita tentang seseorang, mestilah orang tu akan jadi mangsa dia. Maksudnya dia mati dibunuh ke, atau kisah-kisah yang macam gitulah kan. Tak pun kita akan cerita dia adalah pelakunya macam tu kan. Tapi kisah kali ni lain tau. Sebab sebenarnya dia adalah satu-satunya orang yang terselamat daripada pembunuhan tu. Dan plot twistnya ni memang twist sangat-sangat twist lah. And we twist twist banyak kan? Twist and we twist. Banyak twistnya tau. Macam yang saya cakap tadi, dia merupakan seorang-seorangnya yang terselamat daripada pembunuhan tu, manakala semua ahli keluarga dia dibunuh dengan kejam tau. Dan lepas 12 tahun kes ni jadi, barulah pembunuh ditangkap dan juga dihukum. Dan masa tu barulah pecah tembelang, pecah rahsianya. So dah sedia? Jom kita mula. Brenda Lin yang berusia 15 tahun, masa tu tengah belajar dekat Cheltenham Girls High School. Dia belajar dekat Cheltenham Girls High School pada tahun 2009. Ayah Brenda ni namanya Min Lin dan nama orang putihnya Norman Lin. Masa tu dia berusia 45 tahun. Maknya pula namanya Yun Lin. Itu nama Cina dia. Nama Englishnya pula adalah Lily Lin. Dan masa tu dia berusia 43 tahun. Jadi kedua mak dengan ayah dia ni datang daripada China ke Australia untuk belajar. Kiranya sambung pelajaran dekat sana lah kan. So masa tu diorang pergi belajar kat sana, diorang kenal dekat sana dan diorang berkahwin. Lepas dah kahwin tu, diorang memang bekerja keras sangat untuk bangunkan syarikat yang baru diorang buka masa tu. Dan syarikat tu adalah syarikat surat khabar. So masa tu dia menetap dekat North Epping, New South Wales, Australia. Tak lama lepas tu dia pun dapatlah anak sulungnya. Jadi anak sulungnya tu Brenda ni lah. Tak lama lepas tu dapat pula anak kedua yang diberi nama Henry Lin. Dan 3 tahun lepas tu diorang dapat anak ketiga yang diorang beri nama Terry Lin. Jadi diorang hanya ada seorang je anak perempuan, Brenda Lin tadi, dan 2 orang lagi, Terry dan juga Henry tadi adalah anak lelaki. Okay? Katanya masa tu keluarga diorang ni sangat bahagia. Ayah dia ni seorang yang sangat rajin bekerja, seorang yang penyayang, seorang yang family man. Maknya pula seorang yang peramah, penyayang, dan diorang ni macam suka sangat buat aktiviti sama-sama tau. Macam masak sama-sama, lepas tu buat makan-makan macam tu. So basically diorang punya family ni memang sangat harmoni. Tak ada masalah apa, tak ada masalah yang berat lah kan. Kalau dalam family tu tak ada masalah langsung, macam tipu pula kan. Sebenarnya masa tu juga adik kepada ibu dia, mak saudara dia lah, dia tinggal dengan diorang sekali. Dan mak saudara dia ni namanya Irene Lin yang berusia 39 tahun masa tu. Hari kejadian tu sebenarnya pada 18 Julai 2009. Brenda ni dia tak ada kat rumah masa tu sebab sekolah dia ada buat lawatan sekolah ke New Caledonia. Katanya time tu dia ambil kursus bahasa Perancis, so dia tak lepaskan peluang tu untuk join lawatan sekolah tu lah kan. Masa mak dengan ayah dia hantar dia ke airport, masa tu dia tengok lah kawan-kawan dia macam menangis-nangis kan. Tapi sebab masa tu dia remaja lagi, dia fikir alah pisah kejap je pun, over lah kau ni, macam itulah kan. Dan masa tu sebenarnya dia tak peluk pun ayah dia. So macam itulah yang dia rasa sangat-sangat korang faham lah kan. Okey, kakak kepada ayah dia namanya Katie Lin. Mak saudara dia jugalah. Jadi Katie Lin ni dah kahwin dengan Lian Bin, ataupun nama Englishnya dikenali sebagai Robert Z. So pagi tu diorang suami isteri pergilah ke pejabat surat khabar tu kan. Dah sampai dekat syarikat surat khabar tu, tengok tempat tu macam tutup hari tu. Dan sebenarnya benda tu sangat-sangat luar biasa. Memang tak pernah berlaku sebelum ni. Katanya syarikat surat khabar tu memang tak pernah tutup sebelum ni tau. So Katie dengan suami dia pun pergilah ke rumah Min Lin, abang dia masa tu lah kan. Dalam pukul 9 pagi macam tu, diorang sampai dekat depan rumah Min Lin tu. Bila diorang nak masuk ikut pintu depan tu, diorang tengok macam pintu tu tak kunci tau. So diorang pun masuklah kan dalam rumah tu, cek-cek keadaan rumah tu macam okey je. Dan diorang pun naik ke tingkat atas sebab tak ada orang dekat bawah tadi kan. So diorang expect yang Min Lin dengan family dia semua ada kat atas lagi lah, mungkin ada kat bilik masing-masing kan. Sampai je dekat tingkat atas tu, diorang memang terkejut sangat sebab apa yang diorang nampak masa tu memang sesuatu yang sangat ngeri. Darah
penuh dekat dinding, dekat tombol pintu, dekat shilling. Dan muka mangsa-mangsa ni hancur. Memang tak kenal dah muka orang tu. Dah nampak keadaan macam gitu, Katie tadi dia terus call polis. Dan dia pun laporkanlah benda ni kan. Suaminya pula cepat-cepat pergi ke rumah mak mertua dia untuk bagi tahu hal ni. Maksudnya mak kepada Min Lin ni tinggal dekat Australia tu juga. Jadi sebab Brenda tak ada kat rumah masa tu, so dia dapat tahu khabar yang family dia ni terbunuh melalui artikel dekat Facebook tau. Itu pun sebenarnya bukan dia yang jumpa, tapi kawan dia yang jumpa. Kawan dia jumpa artikel tu, lepas tu dia tunjuk, kau tengok ni. Macam tu kan. So mula-mula dia baca tu, dia fikir tak mungkin lah ni keluarga aku kan, tak mungkin lah. Tapi ni rumah aku, macam tu. Lepas pihak polis dah sampai dah dekat tempat kejadian tu, mereka jumpa mayat mak, ayah, adik-adik Brenda dengan mak saudara Brenda tadi dalam keadaan yang menyayat hati. Dan pihak polis pasti yang keluarga ni meninggal pada pagi hari tu. Katanya wajah dia orang ni macam dah tersobek dah. Macam teruk sangat dan dipukul dengan objek yang tak dapat nak dikenal pasti. Katanya 4 daripada mangsa tu diorang mengalami sesak nafas sebelum diorang meninggal. Dan sebenarnya diorang ada jumpa kesan tapak kasut. Kesan tapak kasut tu berukuran lebih kurang 8.5 hingga 10.5 untuk saiz kasut AS lah. Masa pihak polis geledah kawasan rumah tu, pihak polis ni pasti yang pelakunya, pembunuh ni kenal sangat dengan keluarga Lin ni. Sebab memang tak ada tanda-tanda rumah tu dipecah masuk. Katanya mungkin pembunuh tu dia ada kunci rumah tu ataupun dia tahu kunci pendua untuk rumah tu disorokkan kat mana. Lepas tu pihak polis ni buat statement lagi yang pembunuh ni memang kenal rapat dengan keluarga Lin. Sebab dia macam tahu betul keadaan rumah keluarga Lin ni. Maksudnya sofa ada dekat mana, dapurnya ada dekat mana, dan dia tahu dekat mana letaknya suis utama. Yang paling penting, dia tak masuk langsung ke dalam bilik Brenda. Maksudnya dia tahu yang Brenda memang tak ada pada hari tu. Memang dalam bilik Brenda tu tak ada kesan apa-apa pun. Kesian kan Brenda masa tu. Dalam umur dia baru je 15 tahun. Lepas tu seluruh ahli keluarga dia yang dia hidup gembira je sebelum ni, semuanya meninggal. Dan yang paling penting dia tak tahu pun kenapa keluarga dia meninggal. So sebab dia di bawah umur masa tu, automatik lah Katie Lin tadi ataupun mak saudara dia tadi ambil hak penjagaan dia. So start daripada tu dia pun mulalah pindah ke rumah Katie Lin tu. Sebulan lepas kes ni jadi, tak ada langsung tanda-tanda kata siapa yang buat kerja ni. Memang tak ada hint langsung. Dah tu pihak polis ni, pihak berkuasa masa tu putuskan untuk buat satu siasatan rahsia yang diorang bagi nama Strike Force Northburn. Masa mula-mula ahli penyiasat ni buat siasatan, diorang dengar balik rakaman suara panggilan 911 tu. Kan tadi Katie Lin yang call 911 kan. Lepas tu laporkan yang keluarga abang dia dibunuh secara kejam. So diorang dengar balik, dengar banyak-banyak kali macam tu. Dan sebenarnya diorang dengar masa tu Katie Lin ni dia bercakap dengan suami dia Robert Z tu. Dan diorang bercakap tu dalam bahasa Cantonese. Bila pihak polis ni terjemah apa yang Katie Lin cakap, sebenarnya Katie Lin ni dia minta Robert Z tadi, suami dia tadi, jangan tinggalkan dia sendiri dekat situ. Sebab dia takut kalau pembunuh ni masih lagi ada dekat kawasan situ, kawasan rumah tu. So dia takut lepas ni dia pula yang jadi mangsa. Bila masa tu mungkin dia fikir yang pembunuh ni memang berdendam sangat dengan keluarga dia. So sebab dia pun salah seorang ahli keluarga Lin juga, mungkin lepas ni dia target tu. Jadi dia cakap dengan suami dia, jangan tinggalkan dia kat situ seorang-seorang, dia takut. Tapi Robert Z tadi tetap juga tinggalkan isteri dia seorang-seorang dekat situ. Dan dia pergi rumah mak mertua dia untuk bagi tahu hal ni. Padahal masa tu dia boleh je nak call ke apa kan. Jadi pihak penyiasat tu syak yang Robert ni macam tahu je bini dia tu akan selamat walaupun ditinggal seorang-seorang. Seolah-olah macam dia tahu siapa pembunuh kepada keluarga Lin tu. Dan orang tu tak ada pun dekat sekitar situ dan tak akan serang Katie Lin. Daripada sinilah pihak polis tu mula syak yang Robert ni mungkin adalah pelaku ataupun mungkin dia tahu siapa pelaku dia. Dan pihak polis ni pasti yang Robert ni macam ada sesuatu yang dia sembunyikan. Masa tu siasatan memang tertumpu sepenuhnya kepada Robert Z. Dalam bulan Mei 2010, pihak polis ni bagi tahu Katie Lin yang mereka ada jumpa kesan tapak kasut dekat tempat kejadian tu. Dan tapak kasut tu match dengan jenama ASICS. So dia bagi tahulah Katie Lin tadi kan, macam tu kan. Masa tu sebenarnya untuk siasat Robert Z ni, pihak polis dah install dah kamera tersembunyi dekat sekitar rumah Robert Z. Dan mereka ada letak kamera tu dekat garaj juga. 6 bulan lepas dia orang pantau Robert tadi, ada satu hari Robert ni masuk ke dalam garaj. Lepas tu dia potong-potong kotak kasut ASICS. Saya tak tahu jenama ni nak baca macam mana. Dan kotak kasut tu berukuran lebih kurang 9.5 inci.
8.5 hingga 10.5. Lepas dia dah potong-potong kecil tadi dan direndamkan dalam air. Dah bongkak semua, dia ambil, dia buang ke dalam mangkuk tandas, lepas tu dia flush. So kejadian tu semua sebenarnya dirakam oleh kamera tersembunyi. Lepas dah dapat hint tadi, pihak polis ni terus dapatkan warrant untuk geledah rumah Robert Z. Masa diorang geledah tu, diorang ada jumpa ada kesan noda dekat lantai tau. Jadi mula-mula pihak penyiasat ni agak je yang noda tu adalah kesan darah. So diorang ambil bukti tu dan diorang hantar ke United States Company Cybergenetic dekat Pittsburgh, Pennsylvania. Jadi company tadi sahkan yang noda tu sebenarnya mempunyai DNA 4 daripada bangsa tu. Maksudnya noda darah tu mungkin kepunyaan ahli keluarga terdekat dia, bukan makcik dia lah. Dan masa tu pihak penyiasat ni macam perasan Robert ni ada bersihkan garaj dia pada pagi kejadian. Pada 5 Mei 2011, Robert Z ni kena tangkap dekat rumah dia. Tapi dia tak ada melawan apalah, dia serah diri je. Cuma bila didakwa, dia mengaku tak bersalah. Tapi masa tu sebab ada bukti yang cukup untuk tuduh dia ni sebagai pelaku ataupun pembunuh kepada keluarga Lin ni, kes ni tetap juga dibawa ke mahkamah. Jadi masa perbicaraan dekat mahkamah itulah terungkap satu-satu rahsia si Robert Z ni. Rupanya dulu masa dia dekat China, sebelum dia berpindah ke Melbourne pada tahun 2006, dia adalah doktor ENT dekat China. Dah pindah ke Melbourne tadi, dia cuba untuk buka restoran tapi mungkin separuh jalan je dan gagal. Lepas tu dia pindah ke Sydney. Lepas dia dah berpindah kat sini tadi, lagi sekali dia berpindah dekat dengan rumah Brenda. Masa Robert ni kena tangkap, Brenda ni memang tak percaya langsung yang Robert ni adalah pelaku dia. Dia cakap Robert ni macam penyayang, prihatin pada dia. Memang kata sebagai pengganti kepada ayah dia macam tu. Dan dia orang pun macam hidup bahagia je, elok je. Pula tu lepas je kes kematian ahli keluarga dia, Robert Z ni lah yang jadi jurucakap. Dia buat press conference. Lepas tu dia cakap orang yang tak hadapi apa yang kami hadapi sekarang ni memang takkan faham. Dia cuma berharap pembunuh ni dapat ditangkap. Dekat press conference tu dia cakap macam tu tau. Lepas tu masa Robert ni disoal siasat, bila polis tanya apa yang dia nampak kan lepas dia dah masuk ke rumah tu, lepas tu dia cakap Darah merata-rata dekat dinding, dekat siling, dan keadaan tu semua memang menakutkan. Tapi dalam perbicaraan kedua, Brenda ni bagi tahu satu fakta yang sangat mengejutkan. Dia bagi tahu peguam dia yang sebenarnya Robert dah buat pelecehan seksual kepada dia. Sebenarnya dia sendiri macam tak tahu pun benda ni boleh jadi motif kepada pembunuhan keluarga dia. Lepas dah ditanya lebih lanjut lagi, rupa-rupanya pelecehan seksual tu berlaku sebelum keluarga Lin tu dibunuh. Dan lepas keluarga dia semuanya dibunuh, dia pindah masuk ke rumah mak saudara dia, tinggal dengan bapa saudara dia tadi kan. Masa itulah pelecehan seksual tu makin menjadi-jadi. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, Robert Z ni macam dia ambil kesempatan tau. Lepas Brenda tu dah masuk ke rumah dia dengan menggunakan perkataan prihatin kepada nasib Brenda ni, dia pun kononnya macam tunjuklah kasih sayang dia kepada Brenda, seolah-olah macam it's okay, I always be with you, macam tu kan. Dan daripada situlah dia ambil kesempatan dan buat pelecehan seksual tu. Masa Brenda ni bagi tahu peguam dia, lepas tu dia bagi semua bukti-bukti kan yang mengatakan memang betul ada penderaan seksual ataupun ada serangan seksual yang berlaku pada diri dia lepas dia pindah masuk ke rumah Robert tu. Peguam dia tadi pun kemukakan hal ni dekat mahkamah. Masa tu lah kecoh satu mahkamah. Dah tu makcik dia tadi, isteri kepada Robert tu lah, Kathy Lin tu, dia mesejnya Brenda ni, dia cakap Robert tak salah, dia jadi mangsa polis, dia tak salah. Macam tu. Sebenarnya masa Robert ni dalam tahanan, dia ada bagi tahu seorang tahanan. Tak tahulah sama ada dia terlepas cakap ataupun tak tahu apa motif dia sebenarnya. Tapi dia pergi bagi tahu tahanan tu yang dia dah bunuh semua keluarga Lin tu pada awal pagi. Katanya mula-mula dia bagi ubat penenang pada isteri dia dulu. Bagi isteri dia tidur lah, tak sedarkan diri kan. Lepas isteri dia dah tak sedar tu, masa itulah dia pergi ke rumah keluarga Lin. Dan sebenarnya jarak antara rumah dia dengan rumah Brenda, rumah keluarga Lin tadi, lebih kurang 300 meter je. Katanya macam selang satu taman je. Lepas dah sampai ke rumah Brenda tadi, dia terus matikan suis utama. Lepas tu dia naik ke tingkat atas dan dia mula pukul mak dengan ayah Brenda. Lepas dia dah pukul mak dengan ayah Brenda dengan tukul tadi,
dia pergi pula ke bilik mak saudara Brenda tu. Dan masa tu dia pergi bantai mak saudara Brenda tu dengan tukul juga. Dan last kali barulah dia masuk ke bilik Henry dan juga Terry. Di Henry dan juga Terry ni dia duduk satu bilik. Kalau nak ikutkan laporan polis, Henry ni dipukul sebanyak 3 kali dekat kepala. Dipukul dengan tukul tadi lah. Tapi Terry pula dia macam melawan tau. So dia dipukul sebanyak 6 kali. Jadi yang paling kesiannya kat sini saya rasa macam Terry lah. Sebab Terry ni dia tak macam masa-masa yang lain. Kalau masa-masa yang lain terus meninggal dunia tau. Tapi Terry ni macam ambil masa sikit sebelum dia meninggal dunia. Jadi motif untuk pembunuhan ni yang Hakim Fullerton bacakan masa tu ada 2 tau. Yang pertama, minat seksual pelaku terhadap Brenda. Macam penderaan seksual si Robert ni dah buat sebelum dia bunuh keluarga tu lagi. Dan juga lepas keluarga tu dah tak ada, Brenda masuk ke rumah dia, berlakulah penderaan seksual secara bersiri. Jadi katanya kenapa Robert pergi buat pembunuhan tu sebab dia tertarik dengan anak saudara dia. So dia nak ambil hak penjagaan anak saudara dia tu, si Brenda ni, dan senanglah dia buat penderaan seksual yang lain. Motif yang kedua pula yang dibacakan masa tu adalah persepsi Robert yang mengatakan dia rasa macam dia tak ada status yang sama dengan keluarga Lin. Maksudnya keluarga Min Lin tu lah. Dan dia cemburu dengan kejayaan ayahnya Brenda ni, Min Lin tu, sebab Min Lin tu dia nampak macam berjaya compare dengan dia. Dan katanya dia rasa macam malu bila dia berkumpul ramai-ramai ada dalam keluarga yang besar. Mungkin sebab itulah kot dia daripada China lagi, dia dah jadi doktor, seorang yang berjaya, datang ke Australia dia jadi macam orang yang gagal kalau nak compare dengan Min Lin tu. Jadi kedua-dua motif ni sangat kuat dan juga diyakini oleh hakim masa tu. Tambah lagi sebenarnya lepas keluarga Lin tu meninggal, Robert dengan isteri dia ni, Kathy Lin ni, diorang lah yang ambil alih perniagaan Min Lin tu, perniagaan surat khabar dia tu. Lepas 3 tahun perbicaraan dan juga 4 perbicaraan dekat mahkamah, Robert Z didapati bersalah melakukan pembunuhan dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Brenda pula dia cuba untuk jalani kehidupan senormal mungkin. Dan Kathy, isteri kepada Robert ni pula, sampai sekarang pun dia masih lagi percaya dekat suami dia. Dan dia cakap yang suami dia ni sebenarnya dijadikan kambing hitam. Dia akan terus berjuang untuk suami dia. Yang paling penting, dia percaya suami dia ni tak bersalah. Dan dia tetap juga cakap yang macam sebenarnya polis ni yang mengambing hitamkan suami dia. Tukar hati Jaya BM pun. The end. So, saya rasa Brenda ni seorang yang sangat kuat, sangat tabah dalam mengharungi dugaan yang datang dalam hidup dia. Dia dah cakap yang masa pembumian tu sebenarnya dia tak tahu nak rasa apa. Masa tu macam dia rasa sedih. Dalam masa yang sama dia rasa marah tau. Sebab dia seorang je yang ditinggalkan. Padahal keluarga dia orang sangat-sangat rapat tau. Sangat-sangat akrab antara satu sama lain. Dia orang selalu bergurau senda, selalu main game sama-sama dengan adik-adik dia. Memang macam keluarga yang sangat harmoni lah. Tapi itulah, bila ada keluarga yang elok, bahagia je, ada je yang dengki kan. Kalau sekali fikir, kenapa dia nak bunuh juga adik-adik Brenda tu? Padahal Brenda ni pernah cakap tau, pernah bercerita lah. Dia cakap yang bapa saudara dia ni selalu je main badminton dengan adik-adik dia. Macam memang rapat lah dia orang tu kan. So pembunuhan kepada adik-adik dia yang rapat dengan pakcik dia tadi, kalau fikir logiknya memang betul lah. Motif pertama yang hakim tu bacakan, yang dia nak buat pelecehan seksual kepada Brenda secara bersiri tu, memang betul. Sekali fikir kalau dia biarkan adik-adiknya hidup, mungkin akan mengganggu proses untuk dia buat pelecehan seksual tu kan. Korang rasa macam mana? Mungkin korang pun ada pendapat sendiri. So korang jangan lupa untuk tinggalkan di ruang komen kat bawah. Tapi sekali lagi, jaga bahasa. Bahasa melambangkan bangsa. Tiba-tiba je. Okey, pesan saya kalau nak dengki dengan orang lain tu, dengan kebahagiaan dia, dengan apa yang dia ada, dengan kehidupan dia kan, silakan, dengkilah. Tapi berpada-pada lah. Jangan biarkan hasad dengki tu menguasai diri kita. Sebab kejayaan seseorang tu datang tak salah alamat tau. Memang dia akan datang tepat pada waktunya. So, kalau kita tak berjaya sekarang ni, mungkin bukan waktu kita lagi. Dan percayalah, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allahualam. So guys, saya rasa sampai sini dulu untuk video kali ni. Terima kasih untuk korang yang dah tonton video ni dan tonton sampai ke saat ni. Maaf kalau ada yang kekurangan daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah hidup video. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.